Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku ni dulu memang pengundi PAS dan duk usung bendera PAS ni ke mana-mana daripada bujang, daripada baru habis sekolah kan. Lepas tu duduk bersama dengan PAS dan beralih arah kepada parti lain. Why? Dan ramai sangat orang daripada PAS kan yang dulu pengundi totok PAS sudah meninggalkan PAS dan budak-budak macam ibarat budak-budak yang baru berpolitik ditambah-tambah undi ke rakyat yang undi 18 anak-anak muda. Okey, tim yang keluar daripada PAS dia dah keluar daripada PAS, geng-geng anak muda ni menampal balik kekosongan yang ada yang kami tinggal itu. Jadi sebab tu PAS menjadi satu perhatian disebabkan menggunakan agama, menunggang segala-galanya untuk nak meraih undi, untuk nak perhatian rakyat. Mereka sanggup buat apa saja supaya viral, yang macam mendapat kecaman kepada orang. Memang mereka nakkan kecaman disebabkan mesej tu sampai. Faham tak? Mesej tu sampai kepada rakyat. Bila ada orang kecam, dia keluarkan fatwa-fatwa apa-apa, kepala bana segalanya. Itu dia tak kisah. Yang penting sampai mesej dia tu kepada rakyat-rakyat yang di bawah. So hari ni aku nak bawa, kenapa ada salah seorang brother ni, dia kecewa dengan PAS. Kan? Dan aku kecewa. Jom, aku tak dengar lagi ucapan penuh dia. Jom sama-sama kita dengar dan kita nilai kenapa ramai sangat orang kecewa dengan PAS, sangat-sangat hampa dengan PAS, sangat-sangat Allahu Akbar, apa jenis parti politik PAS ni. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini agak kecewa dan sedih apabila saya melihat beberapa video ceramah yang sekarang ini berlangsung di Pulai, Johor. Saya sedih kerana penceramah-penceramah itu ialah penceramah-penceramah daripada PAS dan saya pun kenal mereka. Mungkin mereka tak ingat saya tapi saya kenal mereka. Tapi apa yang menyedihkan saya ialah penipuan yang disampaikan oleh mereka. Sebagai contoh, dia kata gambar Datuk Seri Anwar yang angkat tangan itu ialah gambar yang edit. Itu tidak betul, tuan-tuan. Memang betul gambar tu ada, bukan edit. Dan saya yakin mereka ni tahu bahawa gambar itu memang ada. Jadi adalah sesuatu yang jahat, yang keji apabila kamu tahu sesuatu yang benar itu tapi kamu spin, kamu kata benda itu tidak benar dan kamu tahu benda itu. Sebagai contoh lagi ialah berkaitan dengan harga minyak. Bila kamu kata Anwar mahu menurunkan harga minyak selepas menang, saya ulang, harga minyak akan turun. Itu ialah kempen pada tahun 2008 yang kamu PAS pun berada dalam kempen tersebut. Kamu sendiri yang bersetuju dengan manifesto tersebut. Dan sekarang bila kamu menggunakan tahun 2008 punya manifesto dan kamu gunakan sekarang, kamu tahu bahawa itu adalah benda yang berlaku pada 2008. Kamu tahu. Tapi kenapa kamu memutar belikkan benda itu sekarang? Kamu nak kata kamu menipu pada lidah kamu sendiri. Kamu bercakap bahawa kamu nak melaksanakan Islam tapi kamu sendiri memainkan tipu helah. Kamu mengatakan bahawa apa yang kamu buat ini adalah sebagai satu pada tipu helah peperangan. No. Yang kamu bercakap itu sebenarnya, tuan-tuan, kamu bercakap dengan pengundi-pengundi kamu. Mereka bukan musuh kamu. Mereka adalah orang yang mengikuti kamu. Dan kamu menipu mereka dengan alasan untuk macam-macam. Sebenarnya ini bukan satu tipu helah. Ini adalah satu penipuan. Dan satu penipuan yang hukumnya ialah berdosa, tuan-tuan. Tak takutkah kamu dengan lidah kamu? Tak takutkah kamu dengan Rocky Atik yang menulis di kanan dan kiri kamu? Tak takutkah kamu akan dipersoalkan dalam kubur nanti? Bahawa kamu akan disoalkan, apa sahaja yang kamu cakap itu kamu akan dipersoalkan,
Dan setiap tipu helah kamu itu, tipu muslihat kamu itu adalah satu penipuan. Ini bukan perangan, tuan-tuan. Bayangkan macam mana kamu bercakap dengan orang yang nak memberikan kamu amanah undi. Bila kamu itu mahu diberikan amanah, diberikan undi, tapi kamu sendiri tidak amanah kepada diri kamu, tidak amanah dengan ilmu kamu. Ini adalah satu kejahatan, tuan-tuan. Kejahatan atas nama agama. Kamu mainkan benda-benda ini, sedangkan kamu tahu bahawa apa yang kamu cakap itu salah. Saya tahu, saya yakin kamu tahu benda itu adalah salah, tapi kamu sanggup untuk menipu hati kamu. Benda ini sangat menyedihkan, menduka citakan. Dan saya tak tahu apa yang sedang mereka fikirkan. Peperangan mungkin boleh digunakan untuk kamu semasa peperangan, tapi pemilihan atau pemilihan raya ini bukan satu peperangan. Ialah satu proses syura. Demokrasi adalah proses syura, tuan-tuan. Maka kalau kamu nak proses masuk dalam syura, kamu tak boleh menipu. Setujukah kamu bahawa demokrasi ini ialah satu proses syura? Kalau ialah proses syura, kamu kena menyampaikan sesuatu yang betul. Kamu tak boleh menipu dalam mesyuarat dengan fakta-fakta yang diseleweng dan sebagainya. Itu sendiri dah kamu dah salah, dah kamu meletakkan neraca yang berbeza. Bayangkan kalau kamu mendapat kuasa, kamu diberikan amanah, diberikan kuasa untuk melaksanakan contohnya undang-undang yang kamu katakan undang-undang Islam. Saya khawatir dan saya bimbang Islam akan difitnah kerana kamu yang melaksanakan itu tidak amanah. Saya amat kecewa dengan apa yang berlaku. Saya harap rakyat yang ada information, maklumat di depan mata, di hujung jari, kalau dengar macam ni, tinggalkanlah mereka. Tinggalkan. Kalau mau ceramah-ceramah walaupun sedap ceramahnya, tinggalkan. Kerana kamu bukan berada dalam majlis ilmu. Sebaliknya kamu berada dalam majlis-majlis neraka. Kerana hanya majlis-majlis ilmu yang dihadiri oleh para malaikat adalah majlis yang menyatakan kebenaran. Tetapi jika ada majlis yang menyatakan sesuatu yang fitnah, malaikat pun tidak akan berada dalam majlis tersebut. Yakinlah insya-Allah kebenaran akan terselah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang dibawa oleh parti PAS. Sewaktu dia bersama dengan Anwar Ibrahim, dia peluk Anwar Ibrahim, dia peluk kaum-kaumnya, dan apabila Anwar Ibrahim dan parti DAP tak mau bagi duit dah dekat PAS, sebab tu dia buat dia create satu isu perpecahan. Jangan lupa yang PAS terima 90 juta daripada UMNO. Dan waktu itulah PAS dia nak bersama dengan UMNO, tapi akar umbi dia tak mau bersama dengan UMNO. Jangan lupa punca-punca perpecahan tu, jangan lupa. Cuba hampa bayangkanlah macam ni lah. Waktu tu arwah Ustaz Fadil Noor menjadi presiden PAS. Arwah Tok Guru Ni Aziz ada di dalam PAS. Hadi Awang pun bersama dalam PAS. Cuba bayangkan lepas Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO, bayangkan kalau ikutkan arwah Tok Guru Ustaz Fadil Noor lah yang kalau daripada pembangkang bakal Perdana Menteri. Tapi apabila Anwar Ibrahim dipecat, bayangkan Ustaz Fadil Noor, arwah Tok Guru Ni Aziz mengangkat Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Tapi yang sailang dia, siapa dia? Yang sailang Anwar Ibrahim, siapa dia? Hadi Awang. Hadi Awang bagi nama Kuli, Tengku Razali Hamzah pula sebagai calon Perdana Menteri. Tiba-tiba mula-mula tu memang dia mencalonkan Anwar Ibrahim. Lepas tu dia menolak Anwar Ibrahim, dia nak angkat orang lain sebagai calon Perdana Menteri. Adil ke tak adil? Itulah sebab daripada kebencian Hadi Awang tu, dia turun kepada budak-budak bawah dia. Budak-budak menjadi satu kumpulan yang terlalu taksub, tak tahulah apa jenis pemikiran yang diasuh oleh
hadi awang. Sebab itulah sehingga kan ada orang kata ajaran hadi awang. And sehingga kan menghalalkan fitnah. Ada keluar satu poster and 4 ke atau 3 amanat hadi awang. Salah satu di antara 3 atau 4 amanat tu dia macam membenarkan fitnah demi untuk nak menjatuhkan musuh. Kan? Musuh apa? Musuh orang Islam juga. Ini politik. Ini politik untuk nak cari pemerintah. Bukannya politik untuk mencari agama. Ini untuk mencari pemerintah, untuk nak memerintah. Kan? Inilah dia pembohongan yang dibawa oleh Parti PAS sehingga hari ini. Kita boleh tengok apa yang dah berlaku sewaktu pilihan raya umum dan pilihan raya negeri dan pilihan raya di pilihan raya kecil di dekat Parlimen Pulai. Cuba hampa tengok berapa teruknya pembohongan dan pertikaian. Perdana Menteri dia ada keperluan untuk dia. Tak kiralah kenderaan, escort dia, bodyguard dia, keperluan dia, kapal terbang dia, helikopter dia, segalanya untuk Perdana Menteri semua dah ada. Sebab itu adalah kemudahan untuk seorang Perdana Menteri. So, macam Perdana Menteri satu hari ada 5 ke 6, 7 program dalam masa satu hari untuk nak mempercepatkan penggerakan Perdana Menteri dengan apa? Dengan naiklah kemudahan yang dah disediakan oleh kerajaan tu. Ada helikopter, ada kapal terbang, ada segala-galanya. Dan bandingkan aktiviti Perdana Menteri sebelum ni dan Perdana Menteri yang di bawah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lagi banyak, lagi sibuk, merata-rata dia pi. Satu hari sampai 5 ke 6 program dia pi. So of course perlukan kemudahan supaya cepat sampai, supaya selamat sampai. So gunakanlah kemudahan tu. So yang daripada ahli Parlimen Jasin duduk macam memekak menjerit tu, jom kita dengar respon daripada sahabat tadi juga. Okey, jom. Ahli Parlimen Jasin mengamuk lagi. Macam dekat dalam Parlimen hari tu, dia menjerit, mengatakan, kita menghina Islam dan sebagainya. Kali ni dalam ceramah dia menjerit disebabkan dia kata Anwar menggunakan helikopter untuk menghabiskan duit rakyat, sedangkan penduduk di Jasin katanya tak boleh nak makan, miskin dan sebagainya. Come on. Bukankah kita sedang melaksanakan yang kita namakan sebagai menoktahkan kemiskinan tegar? Bukankah kita sedang melaksanakan yang kita namakan sebagai inisiatif pendapatan rakyat? Bukankah kita sedang melaksanakan program-program yang membantu rakyat dengan jualan jelajah rahmah dan sebagainya? Bukankah itu usaha yang sedang kita lakukan? Nah, kita nak tanya, apa yang MP Jasin buat? Ceramah, menjerit-jerit ni nak bagi orang semangat, tapi apa point dia? Kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Dia pakai helikopter. Yang pertama, sebab dia ada program kerajaan. Sebagai contoh, dia pergi datang ke Gerik untuk menghadiri satu program dengan JKR. Dia mengumumkan dana tambahan 30 juta kepada JKR dan 10 juta kepada pegawai-pegawai daerah. Dia pergi ke Tambun, berjumpa dengan rakyat di sana. Program kerajaan. Dah kamu kata nak naik kereta, kamu fikir naik kereta daripada KL pergi ke Tambun berapa lama? Dan juga daripada Tambun nak pergi ke Gerik berapa lama? Patah balik pula. Sebab itu, kita kena berlapang dada. Betul lah kamu tu pembangkang. Tapi jangan terlalu iri hati dengan kerajaan, dengan mereka yang jadi Perdana Menteri. Apa yang dia laksanakan adalah untuk mempercepatkan urusan. Sudah banyak urusan yang dipercepatkan. Dan kita pun tahu, dalam proses-proses birokrasi,
Birokrasi ini adalah boleh menyebabkan banyak berlaku rasuah, ketirisan dan sebagainya. Kita pun tahu. Ini adalah aspek pengurusan. Bila kita percepatkan segala proses, maka akan banyak berlaku, memudahkan banyak orang dan banyak urusan. Sekarang ni kita tengok kontraktor-kontraktor kecil pun mendapat projek-projek di sekolah-sekolah. Bayangkan di Hulu Perak ni saja kita ada 60 sekolah dan 60 projek telah diagihkan. 60 kontraktor mendapat kerja dan ini membantu. Berlapang dada lah. Sebab itulah dari segi Datuk Seri Anwar Perdana Menteri dan kerajaan memperkenalkan dan menghebahkan, mengagihkan satu buku yang kita namakan, yang buku yang bertajuk Adabul Ikhtilaf, Adab Berbeza Pendapat. Bacalah, kamu tahulah kamu tu mengaji agama, tapi jangan terlalu ego dulu tinggi sangat menyebabkan kamu tidak mahu membaca, kamu sahaja yang betul, orang lain semua tak betul. Ini adalah masalah fitnah ilmu, membuatkan orang ego, membuatkan orang rasa dia hebat dan orang lain tidak hebat. Satu lagi, saya amat kecewa kerana kalau kita tahu sesuatu benda yang betul dan kita bercakap benda yang tidak betul atas pelbagai alasan, apa bezanya kita dengan Abu Jahal? Bila Rasulullah membawa sesuatu yang benar, mereka ini tahu kebenaran itu, tetapi mereka tidak mahu bersetuju dengan kebenaran itu hanya kerana ego dan hanya kerana agenda-agenda tertentu. Jadi jangan kita jadi seperti itu. Walaupun kita adalah seorang yang kita namakan sebagai orang Islam, tetapi kita mengamalkan amalan-amalan jahiliyah. Hentikanlah. Assalamualaikum. Kalau hampa perasan, aku dah ada buat satu video yang ucapan Jasin untuk hantam Anwar Ibrahim tu. Hampa nak kita dengar sekali lagi? Nak? Ini ucapan Ahli Parlimen Jasin dan Anwar Ibrahim terus jawab. Aku dah bawa dah untuk video baru-baru ni beberapa hari lepas, dan hari ni aku bawa lagi untuk kita nak fahamkan kenapa orang pakat respon terhadap ucapan ni si Lebay. Dan hampanya untuk pengetahuan hampa, Lebay ni naik Tesla tau. Jom kita dengar. Rakyat di Jasin susah naik kapal terbang yang jumlahnya ratusan ribu dari satu tempat ke satu tempat. Naik kereta sudahlah. Dua itu lagi pada rakyat. Naik helikopter. Kalau rakyat kaya raya, naiklah sampai ke bulan pun tak apa. Ini rakyat dalam keadaan yang susah, tiba-tiba membazirkan harta negara, membazirkan duit rakyat. Ini perkara yang rakyat melihat dengan mata kepala mereka, sehingga akhirnya berlaku gelombang penolakan kepada kerajaan yang ada. Bukan kerana rakyat ni bodoh, bukan kerana rakyat ni dibayar, tidak, kerana rakyat ini sudah tidak dapat menahan perasaan sifat hipokrit yang ada pada pemimpin-pemimpin kerajaan pada hari ini. Ketua-tuan tengok saya ni bercakap merapu ke apa? Saya rasa saya belum merapu lagi ni, kerana saya cakap berdasarkan fakta. Ini dia. Anwar sekarang hari-hari naik kapal terbang, helikopter ke mana. Saya Perdana Menteri kapal terbang kerajaan tu ada, kau pakai lah. Kamu nak jealous apa? Oh, dia naik helikopter pergi. Dah, program kerajaan. Boleh. Apa salahnya? Okey, malam ni saya kempen. Okey? Tapi tadi saya naik kapal terbang kerajaan. Datang. Balik kan saya naik kapal terbang kerajaan. Ini program kerajaan. Pergi hospital. Menghadap tuanku. Saudara. Mula sabarlah. Semua Perdana Menteri sebelum ini pun begitu. Termasuk yang bersatu, yang pas. Semua sama je. Tapi tang ini kalau dia guna TikTok, fitnah dan saudara. Kamu pakailah jubah 4 kali besar pun. Fitnah juga. Ha? Okey, geng.
Cuba hangpa tengoklah. Kan? Sebab apa? Dia tak pertikaikan Perdana Menteri sebelum-sebelum ni. Kan? Sedangkan Perdana Menteri siap boleh main golf lagi. Kan? Waktu musim PKP, lockdown ni, Perdana Menteri yang dia sokong ketika itu, dan Perdana Menteri yang kononnya hampa nak angkat sebagai Perdana Menteri hari ni, rakyat duk tengah susah, tak ada duit, dia boleh pergi main golf, relax-relax. Adil ke tak adil? Tadi kan aku ada cakap, lebay naik Tesla. Jom kita tengok Jom kita ni fahamkan apa yang diperkatakan dan tengok gambar atas. Tengok gambar atas. Saya sebagai ahli parlimen sampai hari ini 1 sen pun belum dapat. Wang peruntukan yang menjadi hak rakyat. Sudahlah saya di Parlimen Jasin, parlimen yang rakyatnya banyak, berada dalam keadaan yang dhaif dan suasana ekonomi yang tertekan. Maka sepatutnya ahli parlimen itu mendapat peruntukan 3.8 juta setahun ataupun lebih kurang daripada itu. Peruntukan yang akan diaudit untuk diguna bagi membantu rakyat. Kalau yang jadi ahli parlimen tu orang kaya, millionaire, tak apalah. Mungkin dia tak perlu kepada peruntukan itu untuk membantu rakyat. Tetapi yang jadi adun, yang jadi ahli parlimen itu ialah dari rakyat. Golongan yang dari rakyat, yang hidup bersama rakyat, yang sifatnya dari sudut kehidupannya sederhana sebagaimana rakyat. Maka rakyat memerlukan Okey geng. Itulah. Dia ni pun baru kot berpolitik. Cuba bayangkan daripada dulu pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Tak pernah dapat peruntukan. Parti pembangkang yang jadi pembangkang tak pernah dapat peruntukan. Kan? Sehingga kan pusat-pusat khidmat daripada yang macam Pakatan Harapan, Parti Keadilan Rakyat, Parti DAP, Parti Amanah boleh buka pusat khidmat sendiri. Kan? Tak perlu pun mengharapkan peruntukan. Memang tak ada peruntukan. Hanya waktu Ismail Sabri saja. Disebabkan Ismail Sabri tak mau kerajaan Pakatan Harapan hari itu kira macam menjatuhkan kerajaan Ismail Sabri buat MOU, buat perjanjian supaya Anwar Ibrahim tidak menjatuhkan kerajaan dengan DAP Amanah, tidak menjatuhkan kerajaan, dan Ismail Sabri offer apa yang hampa nak, dan Pakatan Harapan letakkan 3 syarat. Kan, kalau tak silap aku, peruntukan sama rata, macam peruntukan pembangkang dan juga kerajaan sama 3 juta lebih, dan kelulusan anti lompat parti, dan kalau tak silap aku undi 18. Kan, ada tiga permintaan oleh Pakatan Harapan ketika itu untuk meluluskan. Kan? Jadi memang dapat. Dan sekarang ni pas Perikatan Nasional jadi pembangkang dan tak ada MOU, tak ada apa-apa pun. Dan jangan lupa di awal-awal pembentangan bajet 2023 Anwar Ibrahim dah cakap peruntukan untuk ahli parlimen diturunkan kepada 300,000 saja disebabkan perbelanjaan kerajaan, komitmen kerajaan terlalu tinggi. Hanya lepas tu dia macam defisit 5.5%. Kita hanya ada gaji 2,000 tapi belanja kita 3,000. Jadi sebab itulah kerajaan hari ini cuba kawal, dan kerajaan terus bagi salurkan kepada agensi-agensi kerajaan. Sebab dah banyak dah ahli-ahli parlimen terima duit 3.8 juta setahun. Dia duk pakai untuk diri dia sendiri. Faham tak? Ahli parlimen dapat duit peruntukan setahun mungkin 2 kali ataupun 3 kali dia dapat peruntukan, tukar kereta, renovate rumah, besarkan rumah, buat kenduri. Itu mungkin macam tak apalah kalau macam dia setakat dia macam dia bagi makan. Ini kita tengok bila jadi ahli parlimen, kereta dia pun baru, kereta anak-anak baru. Kan, tengok rumah tambah belakang, tambah tepi, tambah depan. Cuba tengok, dia sebabkan tak mau bocor.
Memang banyak sangat ah. Cuba bayangkan ahli-ahli parlimen yang dah jadi ahli parlimen 30 tahun, 40 tahun. Bayangkan, dia duk makan kaya. Aduh, hasil daripada peruntukan lah. Sebab tu kita tengok salah satu yang paling aku tak puas hati, tengok Hadi Awang. Hadi Awang gaji dia sebulan 20,000 lebih. Kan? Itu tak apalah selama ni dia pembangkang. Yang sekarang ni, Tun Dr. Mahathir dan juga Anwar Musa. Mereka mana pernah jadi pembangkang? Tiba-tiba sekarang jadi pembangkang, duit tak cukup, belanja tinggi. Anwar Musa sekarang ni pun hanya duk makan pencen dia. Kan? Jadi sebelum ni ada kuasa, tiba-tiba tak ada pula kuasa. Jadi melalak macam ni lah. Kan? Jadi kita pun, aduh, apa jenis orang ni. Kan? Tapi tunggang agama. Padahal kita tahu dia nakkan kemewahan, dia nak duit yang banyak. Kan? Ada seorang ucapan daripada Doktor Tasik Gelugur punya ahli kepala batas punya ahli parlimen. Jom kita dengar apa ucapan dia tu. Kena dekat atas batang hidung siapa dia. Okey, kita dengar ni ahli parlimen kepala batas apa ucapan dia. Menurut Imam Ghazali, sebenarnya kerosakan rakyat disebabkan oleh kerosakan para pemimpinnya, dan kerosakan pemimpin disebabkan oleh kerosakan ulama su, dan kerosakan ulama disebabkan oleh cinta, harta dan kedudukan. Dan sesiapa yang dikuasai oleh keinginan duniawi tidak akan mampu mengurus rakyat kebanyakan, termasuklah kepimpinannya. Allah lah tempat meminta pertolongan. Okey, dengar tak? Yang dia kata ulama su, ulama gila kuasa, nakkan kedudukan. Yang hampa duk kata hampa tu parti Islam, duk pakai serban, kononnya hampa ada majlis syura ulama lah, itu ulama, ini ulama, hanya menggunakan Ustaz Wanji pernah duduk di dalam mesyuarat ulama PAS, dan dia boleh kata orang-orang yang ada di dalam mesyuarat tu bukan ulama pun, ustaz-ustaz. Dia nak panggil ustaz pun tak boleh. Sepatutnya di dalam parti PAS tu hanya boleh panggil majlis ustaz-ustaz. Memang tak perlu panggil-panggil ulama-ulama apa. Ini sebab kepentingan nakkan kuasa, bukannya kepentingan nak angkat martabat Islam. Bandingkan dua tu. Kan? Semata-mata maukan kuasa, maukan kedudukan, dan semata-mata maukan Islam. Antara dua tu sangat-sangat berbeza. Sebab mereka dah pernah perintah, babe. 33 bulan ada di dalam kerajaan, babe. Apa yang mereka buat untuk RUU 355? Apa yang mereka buat untuk hudud? Apakah yang mereka buat untuk agama Islam? Apa yang mereka buat untuk bangsa Melayu? Duk sembang tepuk 5 hari ya, bagi 5 hari ya, 5 hari ya. Buat apa dah masa 5 hari? Han jadi Menteri Agama, Hadi Awang jadi duta khas. Sedangkan duta khas Timur Tengah tak pernah langkah kaki pijak Timur Tengah. Faham tak? Gila kuasa, nakkan tempat, nakkan duit, nakkan pencen, nakkan gaji yang tinggi. Jadi itulah serba sedikit perkongsian aku. Tolong subscribe, geng. Jadi janganlah jadi ulama-ulama su yang hipokrit. Nakkan kuasa, nakkan kedudukan. Padahal tak buat apa pun. Hakikat tak buat apa sepanjang pemerintahan PAS ada di dalam kerajaan. Hanya semata-mata pentingkan tempat, pentingkan kedudukan, hanya nak kuasa, bila ada kuasa, ada duit. Lepas tu, duk nak tutup, jual nama rakyat, jual agama Islam, jual bangsa Melayu. Tu je kerja mereka. Jadi itulah sedikit sebanyak aku punya perkongsian. Boleh subscribe, like, komen dan share. Tak kat manfaat untuk orang. Assalamualaikum. Subscribe again, subscribe.